Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Miss Alia dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Adam Ridwan. Bersama saya hari ini adalah rakan-rakan saya iaitu Sarah Batrisha, Khairin Sofia dan Daniel Razin. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentang tentang topik jenayah. Boleh sikit. Apa itu jenayah? Jenayah dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan al-jinayah atau al-jarimah. Perkataan tersebut ditakrifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan sama ada tindakan itu ke atas harta, maruah, akal, nyawa dan juga agama. Seterusnya, Islam juga menganggap jenayah itu sebagai satu kesalahan yang mesti dihukum kerana ia juga melanggar hak Allah, hak manusia dan juga hak makhluk lain. Selain daripada itu, Islam juga memandang tinggi kemuliaan agama, nyawa, akal, harta dan maruah. Ia juga pencabulan kepada 5 perkara maqasid syariah. Ini ada jenayah yang perlu dihukum. Itu sahaja daripada saya akan memberi kepada Sarah Batrisha. Kes yang digunakan adalah yang seperti berikut. Next. Bagi faktor berlakunya kes bunuh diri adalah apabila adanya tekanan emosi dan kemurungan yang menyebabkan akhirnya orang terbabit berhalusinasi dan bunuh diri. Berhalusinasi dan bunuh diri dianggap penyelesaian kepada tekanan berat yang ditanggung. Psikologi yang tidak mantap ini mungkin berpunca daripada masalah peribadi seperti putus cinta, terlibat dengan masalah kewangan, konflik keluarga, bebanan kerja dan sebagainya. Pengarah dadah dan alkohol juga adalah sebab lain berlakunya kes bunuh diri. Khayal dan berhalusinasi. Contoh kes yang boleh dikaitkan adalah kes penyanyi utama kumpulan heavy metal terkenal dunia, Dio, dikatakan membunuh diri kerana pengambilan dadah. Mendiang dikatakan terjun daripada sebuah bangunan kerana dipengaruhi lirik lagunya selepas mengambil heroin. Akhir sekali, faktor bunuh diri adalah juga kerana kurang didikan dan pegangan agama. Ini berlaku kerana tidak tahu hukum membunuh diri dan tiada ketenangan jiwa menyebabkan mudah mengalami kemurungan dan tekanan. Selain itu, ia juga berlaku kerana gagal menyelesaikan masalah melalui pendekatan agama. Kerana diri mereka terlalu jauh daripada ajaran agama itu sendiri. Tiada benteng yang menghalang mereka, sebaliknya hidup dan mati mereka berpadukan akal dan hawa nafsu. Oleh itu, bunuh diri menepati logik akal dan nafsu. Seterusnya, kesan-kesan bunuh diri. Dari segi individu, Allah SWT melarang hamba-Nya daripada membunuh diri kerana diri mereka adalah miliknya. Bukan milik mutlak diri mereka sendiri. Dalam Islam, membunuh diri adalah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh syarak. Justru, membunuh diri bermakna mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Dalam Islam, bunuh diri adalah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh syarak. Dan seterusnya dari segi kerajaan, kementerian berkenaan perlu menggerakkan skuad prihatin rakyat atau skuad penyayang bagi memberikan nasihat kepada yang memerlukan sebagai langkah pencegahan dan pemulihan serta pemberian skim bantuan yang sewajarnya. Mereka juga perlu mewujudkan kerjasama dengan pelbagai agensi selain mengeluarkan di media sosial platform sesuai untuk mereka membuat aduan. So dari segi masyarakat, menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, terdapat lebih 703,000 kes kematian bunuh diri setiap tahun dengan purata satu kejadian bunuh diri setiap 40 saat. Oleh itu, membunuh diri akan menimbulkan perasaan bersalah dan marah. Ia boleh mengakibatkan kesedihan yang berpanjangan, penyakit mental yang teruk seperti kemurungan dan penyalahgunaan dadah dan seterusnya. Cara mengatasi kes bunuh diri, ada 3 cara.
Yang pertama, menggantungkan hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasa hidupnya bersama Allah tidak akan merasa masalah tersebut berat kerana mereka yakin bahawa Allah akan menolongnya yang kesulitan. Yang kedua, menempatkan dunia bukan sebagai tujuan hidup. Orang yang bunuh diri ni biasanya menempatkan dunia di atas segala-galanya. Jika ada masalah yang menurutnya penting, dia rasa lebih baik bunuh diri. Padahal sesudah kesulitan ada kemudahan dan setelah dunia masih ada kehidupan akhirat yang kekal sepanjang masa. Yang ketiga, melihat kepada orang-orang yang kesusahan. Dengan melihat orang yang bawah daripada kita yang lebih susah, kita akan lebih banyak merasa bersyukur dan merasa beruntung bahawa masih ada nikmat lain yang boleh kita syukuri dan rasakan. Hal ini merupakan salah satu tips hidup bahagia menurut Islam. Terusnya. Sebelum kami tamat pembincangan kami, saya akan membaca hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang digunakannya itu di hari kiamat kelak. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW bersabda, orang yang menjerut dirinya, maka dia akan berterusan menjerut dirinya di dalam neraka. Dan orang yang menikam dirinya, maka dia akan berterusan menikam dirinya di dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.